Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam PDPR RBT pada minggu ini ya. Okey, tahniah kepada pelajar-pelajar yang dapat bersama-sama dengan cikgu mengikuti PDPR pada pagi ini. Okey, kita sambung topik seterusnya, subtopik iaitu 1.16 kriteria reka bentuk yang baik. Okey, sebelum tu kita dah belajar berkaitan dengan elemen dan prinsip reka bentuk kan. Kita telah membanding beza prinsip dan elemen. Jadi pelajar dah tahu apakah ia elemen reka bentuk dan apakah prinsip reka bentuk dan tahu membezakan antara elemen dan prinsip reka bentuk. Okey, kriteria merujuk pada asas pertimbangan yang digunakan untuk menentukan nilai sesuatu reka bentuk produk. Kriteria reka bentuk yang baik perlu dikenal pasti supaya dapat membantu anda membina lakaran objek asas. Wajah di bawah ni menunjukkan beberapa kriteria reka bentuk yang baik. Okey. Jadi kita tengok beberapa kriteria reka bentuk yang baik. Okey, kalau kita tengok gambar kat sini, salah satunya adalah kriteria yang baik adalah kecenderungan inovasi. Apa maksudnya? Cuba tengok gambar tu. Gambar beg sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada perbezaan tak? Dua-dua beg sekolah kan? Tetapi reka bentuk beg yang warna pink ini telah diinovasikan. Nampak tak? Dia ada roda, ada tangkai. Jadi menjadikan produk itu unik dan lebih berdaya saing daripada produk sedia ada dalam pasaran. Jadi kalau produk kita ni ada kecenderungan inovasi, bermaksud reka bentuk produk itu adalah baik. Okey. Seterusnya kriteria dari segi kreativiti. Okey ni, nampak tak apa ni? Okey. Kalau tengok seimbas lalu tak perasan kan, ini adalah salah satu contoh reka bentuk kerusi rehat. Okey, melibatkan idea baharu dalam menghasilkan produk reka bentuk. Selain itu, dapat memperbaiki fungsi produk sedia ada bagi memberi manfaat yang lebih baik atau lebih pelbagai fungsinya. Okey, sambil duduk boleh simpan susun buku. Betul tak? Jadi menambahkan fungsinya. Okey, seterusnya kriteria yang baik adalah keaslian. Okey. Keaslian reka bentuk di mana kita tengok menekankan kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan produk serta tidak meniru produk sedia ada. Okey, ini adalah contoh keaslian. Okey, kita kalau nampak burung helang ni, bermaksud kat mana? Jumpa burung helang ni. Okey, ini adalah reka bentuk yang menunjukkan negeri apa? Okey, Pulau Langkawi kan? Okey. Seterusnya, kriteria yang baik adalah kekuatan kualiti dan keboleh pasaran, di mana produk yang dihasilkan perlu mempunyai ciri kekuatan iaitu tidak mudah rosak atau hancur. Okay, kualiti produk yang ditentukan melalui ketahanannya semasa digunakan. Dengan adanya dua kriteria tersebut, produk itu mudah memasuki pasaran. Okey, kualiti dan keboleh pasaran. Dia punya design, kualitinya macam mana. Okey, ramai tak minat. Okey, kalau sekiranya positif lah ke, ramai minat, kualiti yang baik, bermaksud kriteria reka bentuk itu adalah baik. Okey, seterusnya kriteria yang baik adalah ergonomik. Okey, pernah dengar tak perkataan ergonomik ni? Okey, contoh kita tengok kursi ni. Apa yang dikatakan kursi ini adalah mempunyai ciri ergonomik. Ergonomik ialah suatu ciri keselesaan. Nampak tak? Kursi ini menunjukkan siapa yang duduk tu akan jadi lebih selesa. Okey, ciri keselesaan
yang ada pada sesuatu produk. Ciri ini biasanya menjadi pilihan manusia. Kita lah kursi yang sangat selesa, lagi best kita duduk, lagi mahal harga. Macam tu lah kan. Okey, contohnya dalam pembuatan kursi, ciri ergonomiknya haruslah dapat memberikan keselesaan kepada pengguna dan mengelakkan kesakitan pinggang dan leher. Jadi, kursi ni sangat penting untuk memberi keselesaan kepada kita. Kalau kita nak buat kerja sekolah lama-lama ke kan, ataupun cikgu pun menghadap komputer lama-lama kan memerlukan kursi yang selesa. Okey, boleh rujuk juga buku teks. Ini buku teks cikgu buka ni, muka surat 14. Okey. Seterusnya, sebenarnya 1.17 kita belajar macam mana kita belajar membina objek asas. Okey. Sebelum tu kita belajar secara teori dulu apakah cara membina objek asas. Okey. Satu daripada cara awal untuk menzahirkan idea reka bentuk adalah melalui pembinaan objek asas. Contoh, kalau beg berbentuk segi empat sama kan, maksudnya objek asas ini dia berdasarkan pada reka bentuk asas objek-objek ni lah. Pembinaan ini bermula dengan memilih beberapa bentuk geometri asas untuk dijadikan bongkah. Okey. Bentuk asas seperti bulat, silinder, segitiga dan poligon akan digabungkan menjadi objek yang baru. Okey, jadi bentuk asas inilah sebagai panduan untuk mereka bentuk sesuatu produk, mereka bentuk produk ya. Okey. Teknik penggabungan lazim digunakan bagi mendapatkan satu objek yang baru. Okey. Sebelum tu kena mengenali apakah contoh objek-objek asas, okey, yang ada di sekeliling kita. Contoh bentuk asas. Okey, teknik. Okey, kita pergi pada teknik ya. Teknik pembinaan objek. Ada 4 teknik ya. 4 teknik yang lazim digunakan bagi mendapatkan satu objek yang baru adalah seperti berikut. 1. Teknik yang kita guna, teknik tu cara untuk kita membina satu objek. Okey, jadi teknik yang salah satu adalah pembenaman. Okey, kena faham macam mana apa yang dimaksudkan pembenaman. Okey. Pembenaman berlaku apabila suatu objek asas dimasukkan ke dalam objek yang lain. Okey, contoh, okey, objek warna merah ni kita masukkan ke dalam bahagian objek warna purple ni, warna ungu ni. Okey, jadi membentuk satu objek yang baru. Ini kita panggil menggunakan teknik pembenaman. Okey. Seterusnya, teknik pembuangan. Teknik ini dilakukan pada bahagian yang tidak dikehendaki ataupun dibuangkan. Pembuangan boleh dilakukan dengan cara dikerat, ditebuk atau dicungkil keluar. Okey, satu objek yang petak ini, okey, bahagiannya diserongkan bentuk segitiga dan segitiga ini dikeluarkan membentuk satu objek baru. Ini kita panggil teknik pembuangan. Okey. Senang guna buku teks, pelajar lebih jelas. Okey. Penyatuan. Okey, apa maksud penyatuan ni? Teknik penyatuan dilakukan dengan mencantumkan 2 atau lebih objek tanpa melihatkan pembuangan atau pembenaman. Okey, penyatuan ni maksudnya pembenaman tidak terlibat, okey, pembuangan tidak terlibat. Jadi ia disatukan. Maksudnya 2 objek yang berbeza disatukan. Melekatlah contoh seperti ini. Penyatuan biasanya dilakukan dengan menggunakan paku, skru, gelu dan rivet. Penyatuan boleh dilakukan secara bertindih pada tempat yang sama atau pada bahagian bucu atau sebahagian sahaja.
Okey, seterusnya kita pergi teknik seterusnya iaitu pelewaian, di mana pelewaian bermaksud objek asas dilewaikan sehingga menjadi objek baru yang lebih ringkas. Contoh, di sini bentuk segi empat sama. Okey, di tengahnya bentuk bulat dan bulat itu dikeluarkan. Okey, jadi ini kita namakan pelewaian. Dilewaikan sehingga menjadi objek baru yang lebih ringkas. Okey. Okey, kita pergi apakah kepentingan teknologi. Okey, kepentingan reka bentuk dan teknologi. Pada subtopik ini, pelajar boleh menyenaraikan kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okey, pelajar boleh mengenal pasti peranan reka bentuk. Pelajar juga boleh menerangkan etika dalam reka bentuk dan boleh meneroka kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Tujuan utama reka bentuk adalah untuk dijadikan asas dalam penghasilan produk sebenar yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Reka bentuk produk sepatutnya boleh memberi kebebasan kepada pengguna untuk memilih menggunakan produk atau perkhidmatan mengikut citarasa, kemahuan dan keinginan mereka. Okey. Jadi apa-apa sahaja yang kita gunakan pada hari ini sebenarnya telah diilhamkan oleh seseorang. Oleh itu, jika anda mahu satu produk, zahirkan dengan bentuk perkataan, lukisan atau lakaran. Jadi, mata pelajaran IBT ini memang berkait rapat untuk kita memikirkan satu reka bentuk yang kita nak, kita ilham. Jadi kita mesti zahirkan dalam bentuk mula kita nak apa, kita bagi tahu kita nak apa kan. Lepas tu kita lukis. Lepas kita lukis, kita lakar. Lepas kita lakar, kita membuat proses mereka bentuk. Okey. Okey. Jadi senarai kepentingan reka bentuk. Okey. Apakah kepentingan? Satu, menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Okey, B, menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Okey, C, memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Okey, E, memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. Okey, F, membuka laluan kerjaya dan pekerjaan. Okey, ini adalah kepentingan reka bentuk dan teknologi mengikut bidang pengguna dan sektor. Bidang tersebut terbagi kepada beberapa subbidang seperti di bawah. Okey, contoh dalam industri, kewangan, mesin, pembinaan, penghilangan dan pengelombongan. Okey, pelajar boleh baca secara detail. Okey, seterusnya kejuruteraan, contoh bangunan, penjagaan alam sekitar, kejuruteraan awam, bahan, biokimia, perubatan dan banyak lagi lah. Okey, pelajar boleh baca secara detail lagi. Okey, kesihatan dan keselamatan, contoh dalam bidang bioteknologi, farmasi, bioperubatan dan seterusnya. Okey, boleh baca ya. Okey, maklumat dan komunikasi iaitu contoh grafik, okey, komunikasi, perimejan dan muzik. Kediaman, peralatan di rumah seperti periuk, sudu dan pengeluaran makanan seperti pembungkusan, bekas atau tempat minuman, pendidikan seperti papan tulis, projektor dan pen, olahraga dan rekreasi, alatan perkhemahan, kelengkapan sukan.
okey, dan taman permainan. Pengangkutan, ruang angkasa, lautan, kenderaan bermotor, ini adalah contoh-contoh dalam bidang pengangkutan. Okey, sains gunaan, contoh bidang elektronik, fizik kejuruteraan, kecerdasan buatan, bahan, optik, seramik, mikro, nano dan seterusnya. Okey, boleh tengok. Okey, ketenteraan, contoh dalam bidang kejuruteraan angkatan laut, bom, darat dan udara, senjata api dan kelengkapan tentera. Okey. Info produk dan perkhidmatan mereka bentuk perlulah selaras dengan strategi organisasi yang mengeluarkan produk atau yang memberikan perkhidmatan. Okey, ini adalah contoh peranan reka bentuk. Reka bentuk bukan sahaja dapat memberikan manfaat kepada pengguna, malah menguntungkan kepada siapa? Pengeluar atau mereka yang menyediakannya. Okey, kita tengok contoh peranan yang lebih ringkas. Okey, contoh peranan kepada individu. Selain individu, kepada masyarakat. Okey, dan juga kepada pengeluar dan negara. Okey. Peranan reka bentuk ni pelajar boleh baca. Okey, banyak ni. Okey. Salah satunya memberi kebebasan memilih kepada pengguna mengikut kemampuan dan keperluan. Okey. Masyarakat contohnya melindungi dan memelihara etika sosial. Okey. Pengeluar dan negara mengeluarkan produk berjenamakan negara. Jadi kita kena sentiasa dan menggalakkan membeli barang dalam negara. Okey, ini adalah contoh peranan reka bentuk terhadap 3 kelompok sasaran. Okey, 3 kelompok sasaran tu apa? Kepada individu, kepada masyarakat dan kepada pengeluar dan negara. Okey. Okey, etika dalam reka bentuk. Dalam mereka bentuk satu, sangat penting dalam menitik beratkan etika. Etika ni apa ya? Etika ni ialah nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan seseorang pereka bentuk supaya hasil ciptaan itu tidak memudaratkan dirinya dan pengguna. Contoh, apa yang kita nampak produk yang ada sekeliling kita, mestilah contoh tidak sensitif dari segi agama kan. Okey. Maksudnya produk itu kalau semua golongan yang tengok tu tidak akan memberi kesan yang negatif pada seseorang. Itu adalah mesti kita menitik beratkan berkaitan dengan etika dalam mereka bentuk sesuatu produk. Okey. Contoh, dari segi etika mesti ada keaslian. Okey. Kita tidak bolehlah kata ciplak. Okey, mengambil reka bentuk orang lain tanpa kebenaran kan. Kerana mereka produk dengan usaha sendiri, bukan memplagiat atau meniru hasil kerja orang lain. Ini adalah reka bentuk yang asli lah, keaslian. Okey, jujur. Jujur ni ciri jujur dan etika pun, okey, dan sikap kita pun jujur. Contohnya jujur, kalau cikgu suruh buat tugasan, buatlah, okey. Jangan tulis nama kehadiran tanpa buat tugasan. Okey, itulah jujur. Okey, jujur dalam berkaitan reka bentuk ini menentukan harga produk untuk mencari keuntungan tanpa membebankan pengguna. Produk sewajarnya tidak mempunyai agenda lain yang terselindung. Okey. Selain jujur, mesti bermanfaat. Contohnya inovasi dalam reka bentuk ni. Nampak dapur kepada microwave yang seberguna lagi. Jadi, produk yang dihasilkan dapat memberi manfaat kepada pengguna. Semakin banyak orang menggunakan, maka produk tersebut semakin bermanfaat.
Jadi reka bentuk produk ini adalah lebih baik kerana memberi lebih banyak manfaat kepada pengguna. Okey, mesra alam sekitar. Kita mesti mereka bentuk satu produk yang boleh menjaga alam sekitar atau mesra alam sekitar menggunakan sumber semula jadi tanpa menjejaskan alam sekitar. Gunakan alatan atau bahan yang boleh dikitah semula. Okey. Satu lagi E, selamat digunakan. Menghasilkan dalam satu mereka bentuk, mesti produk itu selamat digunakan. Menghasilkan produk yang selamat diguna dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Sekiranya produk yang kita beli ini ada ciri-ciri etika ini, produk itu sangat baguslah pengeluar yang membuat produk tersebut memenuhi etika reka bentuk. Okey. Kerjaya. Okey, ini adalah kerjaya. Kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Okay, contoh kerjaya kita boleh tengok arkitek, reka bentuk automotif, reka bentuk kejuruteraan, reka bentuk grafik, okey. Dan pelajar juga boleh melihat tugas am setiap kerjaya ini. Okey. Okey, ini adalah contoh. Okey, kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Okey, cikgu nak tunjuk ringkasan slide lah. Okey. Yang ni menerangkan reka bentuk yang cikgu cerita tadi tu, ringkasan apa yang kita belajar. Okey. Kriteria apa? Inovasi, reka bentuk baik mestilah memenuhi kriteria ni tersebut. Kecenderungan inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk, kekuatan, kualiti, kebolehpasaran, ekonomi. Okey, ini contoh selain dalam buku teks, kecenderungan, inovasi, keaslian reka bentuk. Okey. Kreativiti, tengok tempat duduknya. Okey, ada idea boleh bina macam ni. Okey. Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran ketahanan produk yang dibina. Ergonomik, selesa. Tengok contoh pen, keadaan pen ni bentuknya, okey, akan memudahkan tangan itu lebih selesa untuk memegang. Okay. Contoh ergonomik, kerusi komputer, relax je kan, duduk keadaan dia macam ni. Okay. Membina objek asas, kita dah belajar ni bentuk asas geometri. Okey, cikgu tunjuk. Okey, ini contoh bentuk asas. Okey, sebenarnya pelajar mesti membuat lakaran bentuk asas ni. Jadi kalau untuk membuat lakaran, pelajar mesti ada buku sketchbook. Buku sketchbook ni yang bersaiz, kalau kertas lukisan tu separuh. Okey. Jadi kita belajar asas melakar. Okey. Untuk topik seterusnya lah. Teknik pembinaan objek baru. Okey, belajar teknik pembenaman macam mana, pembuangan, penyatuan dan peluraian kan. Okey, ni cikgu. Okey, secara ringkas apa yang kita belajar tadi. Pembenaman, okey, contoh. Okey, langkah. Okey, kita benamkan menjadi hasil macam ni. Okey, pembenaman, contoh kedua. Gambar-gambar before dan akhirnya menjadi macam ni. Okey. Pembuangan. Okay, contoh satu bahagian dibuangkan. Akhirnya menjadi macam tu. Penyatuan, menyatukan pelbagai jenis bentuk. Akhirnya menjadi macam ni. Okey. Penyatuan contoh. Okey. Peluraian. Okey, contoh. Ini contoh peluraian.
Okey. Okey, jadi cikgu nak pelajar. Okey, setelah pembelajaran ini, pelajar mendengar dan memahami. Okey, cikgu akan bagi soalan dalam bentuk quizzes. Okey, pelajar jawab. Okey, pada jawab, jangan jawab cepat-cepat. Maksud cikgu, jawablah dengan sebaiknya lah. Okey, soalan berdasarkan topik yang subtopik ini. Okey. Selepas tu, okey, nota minggu lepas latihan dah siap ke belum? Kalau dah siap, bagus. Okey. Kalau belum siap, teruskan buat. Okey. Dan untuk nota pada minggu ni, cikgu nak pelajar cikgu. Okey. Okey. Nota banyak dah kan? Okey. Cikgu nak pelajar cikgu menulis. Okey, menulis satu helai je. Refleksi minda. Okey, refleksi minda kalau buku teks kamu muka surat 27. Okey. Itu sahaja. Okey. Setakat ni dahulu pembelajaran kita pagi ni dan kita jumpa minggu depan selepas cuti raya Cina kan. Jadi cikgu nak satu, belajar buat apa? Cikgu ulang. Satu, setelah mendengar video pembelajaran ini, pelajar mesti menjawab soalan kuisis subtopik. Kedua, pelajar kena buat apa? Menulis refleksi minda. Buat dalam satu helai buku log panjang tu lah. Okey. Itu sahaja. Okey. Dan ada apa-apa soalan boleh tanya dalam grup mata pelajaran RBT Uranus kan. Okey. Untuk bukti tunjuk nota ni pelajar boleh snap satu je dan letak dalam grup dalam grup RBT lah. Okey, tak perlu PM kepada cikgu, letak je dalam grup dan nyatakan nama pelajar tersebut untuk perekodan. Okey, kuis cikgu ambil sebagai penilaian pentaksiran PBD bagi subtopik kali ini. So dengan itu cikgu akhiri dan sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Selamat belajar ya semua.